ada 5%. Bagi kepuasan pelanggan, kepuasan kos dan keracunan dalaman, ini kita akan adjust mengikut peranan masing-masing. Maknanya dia boleh pergi sampai ke itu lah perubahannya. Okey, bagi F29, bagi semua pegawai teknologi maklumat, kita suggestkan kepuasan pelanggan 15, keberkesanan kos 40 dan keracunan dalaman 30. Okey, bagi inovasi, kita dia punya pernyataan objektif dimensi penilaian adalah menghasilkan inovasi ke atas sistem, proses, kaedah kerja dalam pembangunan sistem aplikasi. Okey, so itu dia punya pernyataan dia. Menghasilkan inovasi ke atas sistem, proses, kaedah kerja dalam pembangunan sistem aplikasi. Ini yang berkait dengan pembangunan sistem aplikasi lah. Yang lain-lain tu tak boleh lah. KPI dia mesti menghasilkan satu inovasi. Okey. Dan saya ingin ingatkan bahawa inovasi yang dimaksudkan di sini mesti telah terbukti pemakaiannya. Bukan setakat kita menghasilkan sesuatu yang belum tentu boleh digunakan, tapi mesti terbukti telah digunakan. Itu penggunaan daripada pengarah ini. Maknanya memang benda itu boleh diguna dan berfaedah. Okay. So pembuktian nanti saya akan tunjuk form yang kita isi nanti. Kita perlu menyatakan pembuktian. Tapi bagi inovasi ni, pembuktian ni akan diambil direct terus daripada sistem inovasi. Kita tak payah email apa-apa lah. Maknanya semua inovasi ni kita kena daftar dalam inovasi yang diperhati oleh KPS. Nanti saya akan maklumkan lebih lanjut mengenai inovasi. Siapa yang akan berperaku setiap projek inovasi. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Ini berkait dengan pelanggan. Sebab dalam kita memberi perkhidmatan, kepuasan pelanggan itu penting. Okay, yang pertama, mengambil tindakan ke atas pelaporan kerosakan dan produk aplikasi dalam tempoh 5 hari bekerja daripada penerima laporan. Dan KPI dia mesti mencapai 80%. Dalam setahun tu, dia mesti capai 80% mengambil tindakan dalam 5 hari bekerja. So, bagaimana kita nak mengukurnya? Statistik ni kita akan ambil daripada SPKSP. Dan penilaian ini kita buat secara berkumpulan, sebab kita tak boleh buat secara individu. Maknanya bagi sesuatu masalah tu datang dari mana projek, dan ahli projek tu semua bertanggungjawab ke atas jawapan kerosakan. Kita tak ambil secara individu lah, secara berkumpulan. Sebab nak ambil individu mungkin agak sukar. Jadi maknanya semua orang dalam kumpulan tu bertanggungjawab. Kita nak itu pun lebih baik sebab dia ada team building punya spirit lah, team punya spirit. Jadi kita tak boleh menyelesaikan masalah kita saja dan sebagainya. Dalam satu projek tu kita semua mesti memastikan kita ambil tindakan di selain bekerja. Kepuasan pelanggan yang tinggi terhadap perkhidmatan. Kepuasan pelanggan mencapai 85%. Bagaimana pembuktiannya? Analisa daripada borang kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan aplikasi. Ini pun penilaian secara berkumpulan, iaitu mengikut aplikasi, mengikut sistem. Aplikasi mengikut sistem. Cuma mungkin kita dalam penilaian ni kita ada dua. Sekarang ni kita ada satu, masa kita serah sistem baru, user akan bagi feedback bagaimana komitmen kita dalam membangunkan sistem, bagaimana kemahiran teknikal membangun sistem, itu user akan bagi. Itu satu, itu akan dikira untuk semua ahli. Dan satu lagi, mungkin kita akan wujudkan orang kepuasan pelanggan terhadap pengguna. Yang tadi terhadap pemohon ni, bagi sistem baru pemohon yang isi. Tapi yang kedua ni adalah kepada kita minta balas daripada pengguna. Dan untuk ini kita akan masukkan soal sikit itu dalam semua sistem. Dan saya ini pun saya minta
tu, tapi juga dari segi masa, ya, dari segi sumber manusia, itu juga melibatkan kos. Jadi bila kita kata melaksanakan mengikut skedul, berarti kita tidak menambah kos lah. Ya, kalau kita tak buat skedul, sebenarnya sumber manusia kita banyak dan sebagainya, ya. So ini mesti mencapai 100%. Mesti mencapai 100% dengan 10% tolerant. Berarti kalau you ada 10 projek, hanya boleh satu saja projek yang tidak menepati skedul. Okay? Maknanya sekarang ni skedul itu penting. Memang sebelum itu saya nyatakan bahawa skedul ini penting, ya. Cuma nanti kita akan lihat balik bagaimana kita perlu membuat skedul ni, ya. Sebab kita kena ambil kira penyelenggaraan yang kita laksanakan untuk sistem lain. Jadi mungkin kita terpaksa masuklah berapa persen masa dalam skedul kita ni. So bukti dia adalah file projek, plan projek, laporan akhir dan bola pengujian. Sebab bagi programmer ada banyak pada perencanaan lah, dalam ujian ini. Itu kita perhatikan. Bagi keefisienan dalaman, kita ada 30%. Menghadiri kursus 7 hari ataupun 42 jam setahun. Kemudian kita pecahkan 24 jam mesti teknikal ataupun teknologi update dan 18 jam latihan pembangunan diri. Jadi semua dapat carilah kursus. Mungkin ada kursus yang telah ditetapkan, tapi bagi macam pembangunan diri itu kena carilah pembangunan yang sesuai. Ini perlu mencapai 100%. 7 jam sehari itu adalah arahan daripada kerajaan ini. So ini pembuktian dan prediksion. Seterusnya pengembangan ilmu diadakan dalam tempoh 4 bulan selepas hadir kursus bagi kursus yang bersesuaian. Jadi ini ketua bahagian atau ketua aplikasi akan menentukan kursus mana yang perlu diadakan TOT. Tak semua kursus yang sesuai, tapi mana-mana kursus yang sesuai itu mesti diadakan dalam tempoh 4 bulan selepas hadir kursus. Kita tak nak lama sangat, nanti takut lupa. Dan nak buat cepat sangat pun mungkin kita tak ada masa. Jadi kita ambil average 4 bulan lah. Menjalankan projek integrasi dan UAT bagi sistem yang dibangunkan. Ini tanggung tak semua lah, mencapai 100%. Ini merujuk kepada file projek atau sistem backup, senang semak dengan kehadiran pengujian dan lain. Kemudian menjalankan pengujian sistem bagi 4 projek, bukan projek sendiri. Yang di atas itu projek integrasi dan UAT, ya. Ini kita ada pengujian sistem, ya. Dalam pengujian sistem ni, kita nak melibatkan orang lain, bukan daripada ahli dalam tim saja. Jadi kita nak orang lain daripada tim lain membuat pengujian sistem, ya. Dia seolah-olah pengguna lah, ya. Jadi kita nak KPI-nya semua orang wajib membuat 4 pengujian sistem. Kali kena carilah 4 pengujian sistem, ya. Ini kita buktikan dengan senarai keadilan dan buat pengujian. Menghantar laporan aktiviti secara berkala dalam tempoh yang ditetapkan. Ini seperti yang laporan aktiviti sekarang lah. Saya minta buat 2 minggu sekali. Jadi ini kita ukur juga sampai yang tak buat ukur. Dan seterusnya keterlibatan dalam aktiviti masyarakat atau industri atau universiti. Terlibat aktif dalam 2 universiti, itu tak KPI. Terlibat aktif dalam 2 aktiviti. Tidak boleh tak aktif, ya, mesti terlibat aktif. Maknanya kalau jadi ahli saja, mana-mana kelab dan sebagainya, tak boleh tak dia aktif. Jadi ahli dan mungkin kalau ada data kuasa apa, dimasukkan data kuasa itu terlibat aktif. Kan dalam kelab kajian PTM ada buah keluarga ke apa dimasukkan data kuasa itu, kita agak boleh lah sebagai aktiviti. Dan
Kalau berkumpulan, boleh buat secara berkumpulan lah. Macam kena dapatkan data-data. So, kalau penilai nak tengok, you kena tahu kat mana nak cari benda tu. Mesti ada. Bila kita besok KPI ni, kita mesti ada pembuktian. Sebab dalam sebelum ni SKT kita tak ada pembuktian. Kita cakap je, kita dah capai 100% dan sebagainya, tapi tak ada pembuktian. So, bagi kepuasan pelanggan, merangkumi sistem apa mencapai berapa persen. Ini contoh lah. Okey, bagi keberkesanan kos, naik atas sikit. Sorry, bawah. Okey, bagi kotak ni. Sebenarnya saya nak dibuat dalam bentuk kotak macam ni, tapi dalam mesin SPP tak allow kotak ni. Dia masuk kotak ni, jadi mungkin kita buat cara yang bawah lah. Bagi sistem baru mencapai 60%, 3 daripada 5 contohnya. Dia hanya capai 60%. Ada 3 daripada 5 sistem itu saja yang menepati schedule. Lepas tu sistem apa yang tak mencapai kerana apa? Bagi penyelenggaraan kecil, berapa yang mencapai? So dia ada dua lah, satu sistem bagi, satu penyelenggaraan kecil. Dan kita nak saling beritahu sebab dia tidak mencapai. Segera, dia ada limit tak dalam pembuktian berupa karakter? Macam, betul 50 je. Ikut tak buat, tak cukup. Boleh tukar? Berapa dia? Keluar wajah. Bagi keefisienan dalaman, dia menyatakan melebihi sasaran. Contohnya, dia menyatakan melebihi sasaran iaitu 51 jam bagi 7 kursus. Mungkin dia bagi 7 kursus tapi melebihi 42 jam. Bagi dia tulis tu 51 jam bagi 7 kursus. Teknikal ada 2, 18 jam. Teknikal update ada 3, 9 jam. Pembangunan diri ada 2, 24 jam. Ini dipecahkan macam tu. Jadi senang bagi penilaian untuk lihat. Bagi pengembangan ilmu, dia tulis mencapai 100% iaitu 2 kursus PHP Advanced and Programming for Enterprise. Bagi menjalankan integrasi dari IT, mencapai 100%, kita apa yang dibuat. Seterusnya, pengujian sistem bagi 4 projek, mencapai 100%, bagi apa 4 projek itu? Dinyatakan di sini. Okay, next. Menghantar laporan aktiviti secara berkala mencapai 96%. Contohnya, laporan disediakan setiap 2 minggu kecuali pada bila kerana cuti sakit 2 hari. Contohnya. Lagi keterlibatan, ini kita akan ambil daripada sistem ISIS dan dipaparkan. Seperti contoh pembuktian. Dan kalau sekiranya penilai nak tengok, dia akan tengok lagi kepada 4 projek ke, kepada yang saya rendah, semak ke, kehadiran ke. Ini bagi F41. Ini bagi F41 pun pembenaran lebih kurang. Inovasi sama, bagian kepuasan pelanggan sama, keberkesanan kos, kita masukkan reka bentuk sistem, pengaturcaraan dan pengujian. Jadi dilaksanakan mengikut schedule. Jadi kita tambah satu lagi untuk F41, reka bentuk sistem. Samalah tak capai 100% dengan 10% dulu. Bagi keefisienan dalam lagu sama, bagi kursus, pengembangan ilmu, pengujian, yang lain sama. Yang lain pun sama, kecuali reka bentuk dia kita tambah untuk F41 yang bukan untuk projek. Okay, next. Ini bagi tutup projek. Ini bagi tutup projek, inovasi kebersamaan sama. Berkesanan kos yang lain. Menyiapkan projek mengikut plan projek. Ini termasuk mengekalkan laporan kemajuan kepada pemohon sistem setiap 3 bulan. Bagi projek yang melebihi 6 bulan, serta memberi laporan kepada ketua aplikasi atau ketua bahagian atau timbalan pengarah mengikut kebutuhan.
bulan sistem diimplementasikan itu adalah yang baru. Baik, ni naikkan letak kita minta lepas ni semua kena menggunakan kajian implementasi sistem selepas 2 bulan sistem diimplementasikan. Itu kita panggil post implementation lah. Sebab sekarang ni bila kita buat sistem, kita tak nak kita lepaskan begitu saja. Kita nak tahu apa yang berlaku dalam sistem tu. Orang guna ke tak guna, data disimpan dengan betul ke tidak oleh kita punya program. Kita nak. Nanti saya akan buat format lah, format pelaporan untuk ni. Dia bukan 2 bulan selepas kita siap, tapi 2 bulan selepas sistem digunakan, diimplementasikan. Mungkin user akan bulan ni, tapi user tak pakai lagi. Lepas 2 bulan atau 3 bulan boleh pakai, maknanya kita ambil daripada tarikh dia pakai. Sebab kita nak tengok data yang masuk betul ke tidak, proses yang kita buat tu betul ke tidak, flow dia ada masalah lagi kat mana-mana ke. So itu penting dan menjadi pengajaran juga pada kita untuk masa akan datang untuk buat sistem lain supaya tak berlaku daripada yang slide ni. Kemudiannya menyediakan file projek yang lengkap. Ini tugas file projek ni. Maksudnya bukan dia seorang lah buat, tapi dia memastikan file projek tu lengkap. Mungkin dia mengharapkan ahli-ahli dia lah. Okay, next. Ini contoh dia akan membuat pembuktian lah. Yang jadual ni tak sesuai saya kata tadi sebab tak boleh masuk dalam CPU. So dia hanya nyatakan untuk kes bagi menyiapkan projek Biko Plan ni, dia akan nyatakan contohnya sistem baru mencapai 50%, satu daripada 2 sistem. Ni kalau dia ada 2 sistem ni maknanya 50% je lah dia dapat. Kalau dia dapat untuk schedule. Masalah perubahan polisi dan staf baru bagi sistem FFF ni. Laporan kemajuan tidak dibentangkan bagi sistem SSS misalnya. Okay. Mencapai 90% ini bagi penilaian kecil penilaian kecil tu adalah 20%. Masalah keperluan sekena menyiapkan sistem lain. So dia mesti memaklumkan lah sebab dia tak capai tu. Okey lagi. Jadi itulah. Next lagi. Ni bagi ketua aplikasi pula. Dia bagi ketua aplikasi inovasi kepada pelanggan sama. Cuma di inovasi bagi ketua aplikasi ni dia menjadi penasihat atau ketua bagi inovasi ke atas sistem proses kaedah kerja dan pengurusan aplikasi. Dan dia jadi penasihat atau ketua lah. Okay, bagi kepuasan pelanggan, dia bertanggungjawab. Kalau kita tengok dekat pembuktian ni, dia bertanggungjawab bagi semua sistem di bawah tanggungjawab dia. Kalau bagi ahli projek tu, dia terlibat bagi sistem-sistem yang dia bangunkan. Bagi kita aplikasi, dia bertanggungjawab atas semua sistem di bawah tanggungjawab. Itu juga dengan analisa kepuasan pelanggan. Pemeriksaan kos, projek disiapkan mengikut plan projek. Laporan kemajuan yang sama lah semua bagi semua projek di bawah dia lah. Seterusnya bagi keefisienan dalaman. Okey, selain pada ahli khusus pengembangan ilmu, dia perlu memberi maklum balas permohonan pinjaman kecil dan tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima permohonan itu bagi ketua aplikasi. Terlibat bersama pengguna dalam penentuan proses bisnes dan pembangunan sistem. Jadi ketua aplikasi ini perlu terlibat bersama pengguna mencapai 100% lah. Maknanya sekurang-kurangnya di peringkat awal tu ketua aplikasi mesti terlibat bersama seorang projek lah. Lepas tu penyediaan file projek yang lengkap tu bagi semua projek-projek di bawah ni lah. Lagi
Okey, bagi itu bahagian dia tidak perlu membuat inovasi, tapi dia mesti memastikan setiap staf bahagian terlibat dalam menghasilkan satu inovasi dalam tahun penilaian. Jadi ketua bahagian tak perlu buat inovasi, tapi dia akan pastikan setiap ahli dia ada projek inovasi. Okay, so kalau ahli tak ada projek inovasi, ketua bahagian pun kena tolak markah. Itu maksudnya. Okay. Kepuasan pelanggan, keamanan dan keberkesanan kos, projek disiapkan untuk program projek dan siap dikitar harian dan penyelenggaraan sama khusus. Lepas tu dia perlu memastikan kehadiran latihan 2 hari setahun bagi semua staf bahagian. Ini betul bahagian perlu memberitahu lah karya 2 hari setahun ini. Satu mengadakan benchmarking dengan industri lain. Ini untuk tahun ini lah, dan kita depan kena lain ya. Menghasilkan laporan kesalahan sistem dan tempoh 2 bulan daripada terima permohonan sistem. Ini pandangan ketua bahagian. Menguruskan atau memastikan sekurang-kurangnya satu sesi mesyuarat atau bengkel dengan semua pihak berkepentingan bagi sistem yang dibangunkan, dan satu sesi kajian implementasi sistem selepas 2 bulan sistem diimplementasikan. Maknanya ketua bahagian ini mesti pastikan dalam salah satu mesyuarat atau bengkel untuk mendapatkan keperluan pengguna ini mesti melibatkan semua pihak berkepentingan. Misalnya katakan pemohon A memohon sistem, mungkin kita bincang dengan dia saja. Contohnya akademik ya, akademik memohon sistem, kita bincang dengan akademik saja. Sedangkan mungkin yang nak guna nanti mungkin ada fakulti nak guna. Jadi kita kata semua pihak berkepentingan ni ada semua yang akan menggunakan sistem ni. Jadi dia kena juga panggil fakulti dan aktiviti lain. Jadi untuk bahagian perlu menguruskan sesi. Dan dia juga perlu menguruskan sesi kajian implementasi selepas 2 bulan bisa diimplementasikan tadi yang saya cakap ni. Tapi dia yang bertanggungjawab memastikan sesi pemenangan itu diadakan. So itu saja yang saya nak tunjuk lah. Okey, apa lain? Besarkan sikit. Ini contoh sistem penilaian prestasi universiti version 6. Sekarang ini telah digunakan oleh PTSL dan juga Jabatan Farmasi di BBPM sebagai pilot project lah. Ini adalah ini bukan penilaian ni. Ini pengujian lah. Ini input KPI nampak bahagian sebelah kiri tu penyataan objektif dan misi tu apa yang saya tuliskan tadi dalam kotak tu lah. Ini kena masukkan dekat sini. KPI dia kena masukkan dekat sini. Lepas tu penilai 1 nanti dia akan buat pengesahan setuju atau tak setuju. Contohnya dalam kepuasan pelanggan dia tulis aduan bertulis dari pelanggan. KPI dia tidak melebihi 10 aduan bertulis setahun. So macam tadi lah, kalau apa yang ada dalam kotak tu kita transfer je.
Dia markahnya akan kosong. Penilai akan bagi markah di ruang penilai 1 dan dia akan bagi ulasan. Okey, walaupun katakan mencapai, dia kata membuat satu projek inovasi, sepatutnya dia dapat 100% lah. Tapi penilai boleh turunkan markah mengikut penilaian kualiti pula. Maksudnya kita bukan saja memikirkan dia dah mencapai, tapi kita nak ada kualiti. Kualiti dia juga boleh dipertimbangkan. Dan seterusnya jadi kita tengok dalam orang ni, walaupun ada yang mencapai, dia kata mencapai 100%, tapi dia tak bagi juga 100 marks lah. Mana ada juga yang kurang, tapi ada yang dia bagi 100 ya. Dia tengok kepada kualiti juga lah. Begitu juga kalau macam khidmat masyarakat pelibatan ni walaupun ada tapi dia tak bagi juga sebab kita perlu juga memikirkan bagi penilai ni dia perlu juga differentiate walaupun semua orang mencapai, katakan semua orang capai 100%, tapi dia perlu differentiate juga siapa yang lebih menghasilkan output yang lebih berkualiti. Misalnya kalau sebagai contoh yang mudah lah, kalau khidmat masyarakat ni boleh tak kita bezakan ataupun kita samakan orang yang hanya aktif dalam kelab PKPTM dengan orang yang mewakili UKM dalam sukan di peringkat negara. Jadi adakah kita akan bagi markah yang sama? Jadi terus tu kita kena bagi markah yang lebih sikit lah kepada orang yang memberi khidmat yang lebih banyak. Itu saja. Satu lagi saya lakukan adalah motivasi. Okey, kaedah dekat kat ini. Ini semua nampak? Okey, ini kaedah melaksanakan inovasi. Pertama, membuat proposal projek diakui oleh ketua bahagian dan diluluskan oleh timbalan pengarah portfolio. Jadi semua yang nak buat projek inovasi ni secara berkumpulan atau individu kena buat proposal, diakui oleh ketua bahagian dan seterusnya diluluskan oleh saya. Kandungan proposal mengandungi tajuk inovasi, penerangan iaitu kaedah asal dan permasalahan sekarang lah, kaedah baru dan apa penyelesaian masalah dia. Kesan terhadap proses atau sistem penyampaian perkhidmatan dan penjimatan dari sisi masa, kos, tenaga dan peralatan. Tarikh mula, tarikh tamat dan tempoh projek. Keperluan pergagasan atau pemberisian dan anggaran tambahan keperluan kos jika berkaitan kalau ada melibatkan keperluan lain. Dan struktur organisasi projek bagi projek perkumpulan. Ini saja yang kita minta, tapi bila dalam setiap inovasi nanti ada program lain yang kena tambah.